tak ada nak mikir. Ya, bergaya macam mana? Langit. Ya, lepas tu bulat pula. Pergi cari bulat tak jumpa. Ya, bumi ni bulat, katanya bulat. Ya, pergi cari tak jumpa. Ya, dia punya penghujung dia. Dia punya, bukan penghujung, dia panggil, kalau dah bulat air mesti tumpah. Ya. Air laut mesti tumpah. Dah bulat. Baik. Langit pula tengok macam ada tiang, tak ada tiang. Ya. Jadi yang ini semuanya menyebabkan kita terasa kebesaran Allah Ta'ala. Kita kembali, akhirnya kembali pada Tuhan. Ya. Macam kes banjir ni pun, last kali fikir-fikir, Tuhan tu. Tak boleh lagi dah. Pasal apa tak boleh lagi? Kalau dengar cerita orang tua lah. Macam tahun 67, saya baru umur 2 tahun. Yang kita tak tahu cerita. Yang banjir besar tahun 21, mungkin tuan-tuan pun tak sempat, kecil masa tu. Tapi kita ambil yang tahun 67. Tanya orang tua. Dia kata tahun 67 lagu ni, dia kata. Semalam saya jumpa orang tua Temudu lah. Ya. Dia kata hebat banjir tahun 67, dia kata. Dengan 71 dia kata. Kalau di Temudu tu, stesen bas baru tu dia tak tenggelam. Kalau tuan-tuan biasa pergi Temudu, stesen bas yang tepi sungai, dia tak tenggelam kat situ. Sekarang bukan stesen bas, dia kata. Dengan sekolah, dia kata, dengan bank, Maybank, Bank, apa dia lagi yang penting-penting lah, tenggelam dia. Bandar Temudu sampai sekarang ni dia surut lambat. Yang ni pelik juga dia kata. Yang ini surut lambat dia kata. Kota Baru, Kuala Kerai dah surut dah, dia tak surut lagi. Temudu pula, cerita Temudu ni. Ya. Tak surut lagi, masih lagi maknanya air tu tak surut. Begitu juga di Kelantan ke, dia kata dulu dia kata tak timbul isu balak apa benda, dia kata, tapi berlaku macam tu juga sama. Jadi bila kita fikir sejenak, bahawasanya barulah kita tahu bahawasanya kuasa Allah Ta'ala berlaku. Apa hikmah Allah Alam? Hikmah dia Allah Ta'ala buat tu, kita tak tahu nak uji manusia ke, ataupun maknanya bala dia. Bolehlah kita nak kata dari sudut alamnya 43 tahun 50 tahun mesti berlaku banjir. Sebab orang tua terkira sekitar 40 tahun ke atas mesti banjir. Cuba tengok, dia kata 21 67 43. Ya, 43. Bukan 46 tahun. Jadi hak ni pun lebih kurang tu juga. Jadi dikata alam ni, kalau kita nak ambil kira faktor alam, maknanya kerajaan dia kena ambil itulah, dia kena ambil inisiatif, maknanya bila dah cukup 40 tahun kena standby. Dia katalah sepatutnya begitu. Kalau dah itu alam dia dah. Jadi saya nak ceritanya benda ni, ciptaan Tuhan ni, bila kita perhati, dia akan mendatangkan kesegaran dalam jiwa kita terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Baik. Bila kita mari perasaan begitu, sampai peringkat kita waqina azaban, sampai akhir sekali kita minta, Tuhan selamatkan aku daripada sentuhan api neraka. Kalau sampai peringkat itu, maka dalam kitab ni kata akan dicatat bagi dia kebaikan sebanyak bintang di langit. Ya. Kalau kita tengok bintang di langit itu, sampai terucap perkataan begini, dengan penuh sedar, maka akan diberikan pahala sebanyak bintang di langit. Bintang di langit, saintis pula buat kajian, dia kata macam pasir dia. Kalau kita tengok daripada sini tu, dia kata macam boleh kira tu, tak betul. Banyak macam pasir. Jadi hak tu pun kita tak boleh nak mikir lagu mana Tuhan letak bintang-bintang di langit itu yang banyak. Amir bin Qais berkata, orang yang sangat gembira di hari akhirat, iaitu orang yang paling lama penderitaan duka citanya di dunia, dan orang yang paling banyak tertawa di hari akhirat, iaitu yang dahulu di dunia banyak menangis kerana takut kepada Allah, dan orang yang paling ikhlas imannya di hari akhirat ialah orang yang banyak berfikir dan memperhatikan dunia. Jadi orang fikir dan perhati tentang dunia. InsyaAllah kalau sempatlah besok ataupun hari Sabtu lah, masa dia panjang sikit, lusa tu lah,
Kita cuba tengok maknanya dunia dari sudut kaitan antara agama dan sains. Ya, sekadar yang saya boleh cerita lah, yang saya tahu. Jadi hari Sabtu tu dia panjang sikit masa, kita bercerita pada hari itu. Kita akan ambil ayat inna fi khalqis samawati wal ardi, best dia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin likulli albab. Kita akan ambil ayat. Baik. Jadi yang ini dia kata, siapa yang orang yang paling gembira di hari akhirat ialah orang yang lama penderitaan dia, duka cita dia di dunia. Wording dia ataupun keterangan dia yang ini lebih kurang macam orang puasa. Orang puasa ni paling gembira masa dia buka, sebab dia lapar. Lapar berapa jam? Dekat 12 jam. Dia lapar. Jadi dia menderita kelaparan, bila dapat makanan dia gembira. Sebab itu kita dalam hidup dalam dunia ni, ada kalanya penderitaan hidup dalam dunia ni, kalau diurus, dimanage secara agama, akhir dia kita akan gembira di hari akhirat. Ada orang dalam dunia ni dia derita, dia susah, tetapi dia tidak urus diri dia, kehidupan dia dengan cara agama, maka dia dua-dua susah. Ya. Sebab tu saya selalu sebut, paling kita kesian ialah orang yang miskin tapi sombong. Dan dalam kes ini pun Nabi sebut, paling Allah Ta'ala benci ialah tengok kepada orang miskin sombong. Orang kaya sombong munasabah sebab dia kaya. Ya. Munasabah. Jadi kepelikan berlaku dalam miskin sombong. Ya. Masjid tak nak mari, surau tak nak mari, dengan orang surau tengok sebelah mata. Ya. Macam nak bermusuh dengan orang surau. Ini kita jumpa. Kadang-kadang kita bagi salam tak jawab, naik bersekar buruk. Ya. Ya. Sombong. Jadi hina dalam dunia, hina di hari akhirat. Bila cerita Islam, orang ajak pada Islam, buat muka tak tahu, ke sedar orang ni, sedar buat tak tahu. Ya. Dalam miskin, sombong, tua. Miskin, tua, sombong. Tuan-tuan jumpa tak? Saya banyak jumpa tu. Miskin satu, tua dah mati esok lusa dah, sombong lagi. Ya. Ini tak tahulah hidup dia macam mana. Ya. Jadi orang yang gembira di hari akhirat ialah orang yang paling lama duka cita dia di dunia, dan orang yang paling banyak ketawa masa dunia dulu banyak menangis. Ya. Banyak menangis mengenangkan dosa. Ya, banyak menangis macam Nabi. Ya, bila dia nak, kita dengar yang kemarin dulu tu, bila nak bersama dengan Aisyah je, dia tanya boleh tak, maknanya aku nak semayang. Aisyah kata, aku kalau boleh nak duduk sama dengan kau. Itu passion perempuan. Ya. Kalau boleh, maknanya nak duduk, kita tak payah kerja, tak apa. Passion dia. Ya. Aisyah pun berlaku, isteri Nabi pun berlaku. Ya. Jadi passion ini yang kita kena, orang panggil kena handle dengan baik. Ya. Jangan jauh, jangan dekat dengan perempuan. Jadi time-time yang tertentu kita boleh keluar dia, boleh main dengan dia. Kalau Nabi boleh sampai berlumba lari dengan Aisyah. Ya. Tetapi ada time kita rapat dengan dia, patut rapat dengan dia macam Nabi buat, dia minta izin. Diminta izin dengan Aisyah, boleh tak aku nak semayang bang? Aisyah kata tak apalah. Maknanya kalau aku juga suka kau buat benda yang kau suka. Aku suka kalau kau duduk dengan aku, peluk aku apa semua. Tetapi dah kau buat benda yang kau suka, jadi aku pun sukalah apa yang kau buat. Itu yang Nabi pergi beribadat. Tapi ini komunikasi antara suami isteri. Ada kalanya kalau dalam urusan begini pun Nabi berbincang. Ini kan pula urusan dunia, nak beli rumah, nak beli kereta. Kadang-kadang kita orang lelaki ni degil lah. Berasa nak beli kereta, beli. Lepas tu hak susahnya dulu susah. Duit gaji bini pun kita sapu, duit gaji kita pun habis. Masa nak beli tak bincang. Mudahlah muncul orang rumah kita. Jadi yang ini Nabi tunjuk, nak ibadat pun aku bincang dengan bini aku. Hak mana boleh bincang, bincang. Hak mana maknanya benda yang hak tak payah bincang. Maknanya benda yang hak, maknanya mari serang perang. Okey, yang perang. Itu tak boleh nak bincang dah. Macam pilot juga, bila nak jatuh tu, dia tak boleh nak bincang dah, dia guna kepakaran masing-masing lah masa tu. Saya ada borak dengan pilot betul ke tak tahulah. Dia kata ada kala kita bincang masa kita ada kecemasan yang patut boleh bincang-bincang, tapi kalau dah cemas sangat dan menjunam ke, masa tu guna kepintaran masing-masing. Kepintaran pilot macam mana nak buat.
Jadi itu dia punya tu. Jadi ada, kita orang lelaki ada kalanya kita tak bincang. Okey, tak apalah, tak bincang. Tapi benda-benda yang basic, mana kita bincang nak beli rumah ke nak beli apa. Tengok pandangan dia. Nah, lepas tu buat keputusan. Baik. Jadi kalau sekiranya banyak menangis, maka di hari akhirat besok dia akan ketawa banyak. Dan orang yang paling ikhlas imannya ialah di hari akhirat besok, iman dia yang paling ikhlas sekali ialah orang yang banyak berfikir dan memperhatikan. Jadi hari Sabtu insya-Allah saya cuba bahawa macam mana kita perhatikan alam ini sehingga boleh menambahkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang iman kita terasa takut ke Tuhan ini tengah malam saja. Tapi dengan tengok alam itu kita boleh rasa iman kita tu macam kecil perut pula, bila tengok kepada ciptaan Tuhan terhadap alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wa sallam.